Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita di alam maya, yang masih lagi memberikan kita kekuatan, kesihatan dan kemampuan kelapangan masa untuk bersama di dalam majlis ilmu ini, dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dan beristiqamah dalam siri amalan, dan yang paling penting kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan dengan amalan ini memberatkan timbangan kita, dan yang paling penting Allah terima kita untuk dimasukkan ke dalam syurga bersama para nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah mempelajari beberapa pelajaran yang masih lagi kita bicara dalam kitab syarah kitab Al-Jami'. Ya. Siapa yang masih lagi ingin kitab tersebut, insya-Allah kita masih ada lagi. Alhamdulillah, stok pun dah sampai dan boleh hubungi dengan kita dengan harganya RM40 saja. Ya, tak masuk pos lah. Okey. Baik. Pos dalam RM8, 50 sen begitu, awal RM8. Baik. Kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi dalam bab adat kesopanan dalam kitab Syarah Jami' muka surat 43, saling mendoakan ketika ada orang yang bersin. Ya. Saling mendoakan ketika ada yang bersin. Okey. Jadi ini di antara sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, di mana kita kena tahu bahawa agama ini bersifat sempurna, agama Islam ini bersifat sempurna, dan agama Islam ini tidak memerlukan yang lain-lain. Agama-agama lain, yakni Islam berdiri dengan kekuatan dia tersendiri. Oleh kerana itu Islam ini mengajar kita bermula daripada baby itu dalam perut ibu sampai baby itu dalam perut bumi. Yakni sampai kita ke dalam perut bumi, ataupun perjalanan hidup ini penuh dengan pendidikan-pendidikan langsung dan tidak secara langsung, ataupun dikatakan pendidikan yang pertama sekali ialah di atas ala fitrah. Ya, Allah jadikan baby ini di atas ala fitrah, di atas semula jadi, yakni agama Islam. Ya, dan kita diarahkan mati pun dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, yakni bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beriman. Ya, ataupun jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu sebagai seorang muslim. Oleh kerana itu dituntut bagi kita memahami agama ini. Sayang, agama Islam ini akhirnya hanya pada perkara-perkara tertentu. Dia tidak dipraktikalkan sebagai way of life. Ya, jalan kehidupan kita, kehidupan harian kita pun tak guna pun. Melainkan bila diperlukan pada waktu akad nikah dan pada waktu kematian. Kesudahannya. Agama Islam hanya juzuk-juzuk yang tertentu. Islam dipinggirkan, Islam diasingkan. Ya, dengan cara sekular, pemikiran yang mengasingkan agama daripada kehidupan dunia. Dan akhirnya kita menyaksikanlah umat Islam begitu dhaif, begitu lemah, dan begitu tak ada kekuatan lah. Oleh kerana itu, sebagai kita sebagai seorang Muslim, mestilah berusaha untuk menjadikan Muslim yang tak perfect pun, paling kurang kita mengikut rentak-rentak Rasulullah SAW. Paling kurang pun kita ingin hidupkan agama ini sebagai agama yang mutlak, sebagai agama yang unggul. Inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. So kenapa kita nak merasa malu? Kenapa kita nak rasa segan dengan membawa risalah para nabi, yakni risalah Rasulullah,
dan para sahabat, kenapa kita nak malu? Oleh kerana itu, Islam agama yang unggul ini dijalankan untuk kehidupan kita bermula dari sekecil-kecilnya buang air kecil, buang air besar, meludah, memberi salam, bercakap. Semua boleh dikatakan ada peraturan-peraturannya. Ya, peraturan-peraturan dan arahan. Oleh kerana itu, alhamdulillah kita ni sebagai seorang Muslim sebenarnya hidup di bawah bimbingan wahyu. Semuanya ada peraturan dan arahan. Mungkin orang yang tidak biasa dengan peraturan sahaja yang merasa dirinya ketat. Tetapi bagi orang yang tahu bahawa kehidupan selepas ini adalah kehidupan yang lebih lama, yakni tidak akan mati, kehidupan yang lebih unggul, kehidupan yang akan meletakkan kita tempat yang terbaik, maka kita akan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Maka di sini kita sambung balik dalam pelajaran kita, saling mendoa ketika ada yang bersin. Ini di antara berkaitan dengan adab-adab bersin. Ya, adab-adab bersin. Adab bersin ini di antara yang dibicarakan oleh para ulama supaya kita dah menerangkan pada pelajaran yang lepas, ya, berkaitan dengan bersinnya dulu. Jadi hak muslim ala muslim yang ada 6 perkara itu, salah satu bersin. Di sini dia terperincikan sedikit lagi, maka kita baca hadisnya dulu, lepas tu kita akan huraikan. Hadis yang ke-10 dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah wa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum." Apabila seseorang dari kalian bersin, hendaklah mengucap alhamdulillah, dan saudaranya yang mendengar hendaklah mengucap untuknya yarhamukallah, dan apabila yang bersin mendengar balik doa yarhamukallah itu, hendaklah dia mengucap yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, maksudnya mudah-mudahan Allah memberi petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kita telah bicarakan tentang perkara ini pada pelajaran yang lepas, jadi kita ringkaskan bahawa di antara adab bersin ialah dengan kita menahankan suara kita, kita kontrol suara kita dan kita tutupkan muka kita dengan tangan ataupun dua tangan, ataupun dengan yang penting kita cuba menghalangkan daripada bersin kita ini terlepas begitu saja. Okey, itu di antara adab-adab yang Rasulullah SAW ajar. Begitu juga waktu keluar suara bersin tu, kuat ke perlahan. Jangan terlampau kuat, tetapi kontrolkan suara itu. Dan bila dah bersin, kita pun mengucapkan kalimah alhamdulillah. Kenapa? Bersin itu membuangkan penyakit. Ya. Lalu bila dah sebut dia alhamdulillah, maka orang yang berada di tepi ataupun yang dekat dengannya, bila mengetahui dia menyebutkan alhamdulillah, jawab, jangan malu, yarhamkallah atau yarhamkillah. Bagi perempuan yarhamkillah, bagi lelaki yarhamkallah. Kerana itu di antara doa sebagai seorang Muslim sesama Muslim yang lain. Okay? Lepas tu dikatakan bila dia dah mendoakan, maka dikatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Doa orang yang bersin tu kepada orang yang telah mendoakan dia. Begitu sekali ya, bersikap kasih sayang kita mendoa antara satu sama lain. Pernah yang saya ceritakan pada pelajaran yang lepas, orang Yahudi bila dia nak bersin dia akan cuba tahan. Dia nampak Rasulullah tu, dia akan pergi dekat Rasulullah, acum, alhamdulillah. Dia akan sebut alhamdulillah supaya dengan harapan Rasulullah kata yarhamkallah. Tetapi Rasulullah tak kata. Kenapa? Dia Yahudi. Ya. Doa ini hanya kepada orang mukmin. Kerana tahu menghargai nikmat Allah dan tahu kedudukan Allah itu sebagai Rabb dia, Tuhan dia, itu pasal dia berada di dalam Islam. Ada pun orang lain berdalilkan ayat ini, kita tidak perlu mendoakan dari sudut kesihatan, kebaikan untuk mereka, tetapi kita berdoakan mereka mendapat petunjuk. Ya, mereka mendapat petunjuk. Ya, itu dibenarkan. Baik. Kandungan hadis, pasal kata kita tak bincangkan, kita masuk kepada kandungan hadis. Pertama, al-atash ataupun bersin adalah tekanan nafas yang keluar kuat dan keluar secara tiba-tiba melalui rongga hidung tanpa mampu dikontrolkan oleh seseorang. Ya, kalau nak bersin tu memang tak ada siapa yang mampu nak kontrolnya, melainkan
kalau dia kontrol tu agak mendatangkan mudarat pada dia. Okey. Ini bisa jadi timbul akibat ada rangsangan pada selaput hidung ataupun bisa juga kerana ada penyakit. Sebagaimana biasanya terjadi para penderita influenza, jika tekanan ini ditahan maka akan berdampak berkesan buruk yang menyebabkan lemahnya fizik yang bersangkutan. Adapun jika tekanan itu berhasil keluar dengan lancar, maka tubuh akan menjadi lebih ringan dan segar. Yalah, bila kita bersin tu, kita keluarkan, maka kita akan rasa selesa. Kalau tak, bila kita tahan, ya, kita menggaru hidung kita. Alahai gatalnya, lepas tu nak bersin lagi, kita garu lagi. Jadi kesan daripada perkara-perkara tersebut agak mendatangkan perkara yang tidak sihat pada rongga-rongga kita ni. Kedua, kerana itulah orang yang bersin disunahkan bertahmid kerana Allah telah berkenan memudahkannya keluar sumbatan di dalam hidungnya. Tidak cukup sampai di sini, orang lain mendengar tahmid juga disunahkan berdoa orang tersebut dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Okey. Jadi oleh kerana ianya merupakan membuang penyakit dari dalaman, bagaimana hanya Allah yang mengetahui, dan para doktor membuat research dalam bab ini dan mengakui bahawa bila kita bersin itu adalah membuangkan penyakit. Oleh kerana itu kita diarahkan mengikut ada adab, ya, macam mana kes COVID ni kita ada SOP, ada cara-cara dia, penjarakannya, membasuh tangannya, memakai tu. Begitu juga dalam keadaan orang yang ada bersin, begitu. Kena jaga ada adab dia, ya, kenapa? Kena tahan supaya tak beradab dari sudut baru bersin saja. Itu belum sudut-sudut yang lain. Ya. Dan memuji kepada Allah. Kita bertahmid kepada Allah. Kalau tak boleh bersin, ya, subhanallah. Kadang-kadang kita lihat manusia ni berbagai-bagai perangai dia. Ya, berbagai-bagai perangai, ya. Ini mengisyaratkan betapa penting kita menyuci bahagian hidup ini. Ya, bahagian ini dicucikan. Apabila Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Okey. Nak menceritakan kita sebagai seorang muslim sentiasa dalam keadaan bersih. Kita dalam keadaan sentiasa menjaga kebersihan muka kita, hidung kita. Boleh katakan tiap-tiap hari 5 kali kita akan menyuci hidung kita. Barang siapa yang mengambil wuduk mengikut cara Rasulullah SAW. Cantik Islam mengajarkan kita. Ambil air, masukkan ke dalam hidung dan keluarkan. Ya, masuk tu boleh tarikkan kecuali pada bulan Ramadan. Rasulullah ajar begitu. Kenapa? Untuk memastikan kebersihan di dalam rongga-rongga hidung. Kelebihan dia untuk membersihkan diri kita dari dalam. Oleh kerana itu bila ayat Quran mengatakan idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan Rasulullah mentafsirkan bagaimana menyuci muka. Pertama, ya, selepas basuh tangan bismillah tu, ya, basuh tangan, ambil air, masukkan ke dalam mulut dan masukkan ke dalam hidung dan keluarkan dengan tangan kiri. Berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, masukkan air ke dalam hidung. Dan Rasulullah katakan bagi mereka yang bangun tidur di waktu pagi, ya, ataupun bangun waktu nak bertahajud, maka digalakkan, memang disunnahkan untuk masukkan air ke dalam rongga hidung, ya, khayshum ni, yang disebutkan khayshum, yang mana di sini syaitan tidur di dalamnya. Bagaimana syaitan tidur? Jangan bicara. Hadis mengatakan sesungguhnya syaitan tidur di bahagian khayshum, kawasan ni. Saya beriman kerana hadis sahih. Dan insyaAllah kalau siap buku saya yang bertajuk ada adab tidur mengikut cara Rasulullah tu, dan saya telah buat ringkasan dan ini, alhamdulillah saya cuba dapatkan semua hadis sahih, ya, menceritakan bahawa syaitan akan duduk di bahagian ni tiap-tiap malam. Selain daripada diikatkan 3 ikatan pada tubuh badan kita ni, ya, maka dia duduk tidur dalam ni. Bagaimana? Jangan bicara. Saya nasihat jangan bicara, kita beriman. Kenapa? Bila kita sebut syaitan makan pun, ya, macam mana pun kita tak boleh nak gambar macam mana. Kita duk fikir macam syaitan ni makan macam kita makan apa nama? Makan nasi lemak, makan ikan goreng ke. Tak, dia bukan begitu. Bagaimana hanya Allah yang mengetahui. Kalau semut makan cara lain, lalat makan cara lain, kuman di antara kuman makan cara lain, ya, manusia makan cara lain, ya. Jadi
syaitan lagilah benda yang gaib yang tak nampak di mata, cuma kita beriman syaitan makan. Lepas tu dia makan dengan tangan kiri. Oleh kerana tu bila kita nak makan tu berhati-hati. Jangan makan tangan kiri. Walau apa juga alasan, jangan makan tangan kiri, jangan minum tangan kiri. Jangan minum tangan kanan. Lah ni kanan. Okey. Kerana itu di antara adab-adab yang Allah ajarkan supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Bayangkan, bangun pagi kita masuk air ke dalam hidung, bersih. Waktu subuh ataupun waktu zuhur kita berwuduk. Kalau tidak, waktu duha kita berwuduk. Ya, nak solat duha. Kita sentiasa, Masya Allah, orang Islam ni, yang Rasulullah kata orang mukmin ini sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dan kita mengatakan pula, wuduk ini bukan khusus kepada orang yang nak solat sahaja. Wuduk ini boleh sesiapa saja buat di kalangan orang muslimin. Walaupun dia di kalangan dalam keadaan haid ataupun janabah. Kewajipan bagi orang yang nak solat dan bagi orang yang nak tawaf memang wuduk. Tetapi disunnahkan kerana ianya mempunyai kelebihan-kelebihan yang terlalu tinggi. Oleh kerana itu kita masuk balik dalam bab ini, air dimasukkan itu untuk membersihkan hidung, ya, untuk mengeluarkan syaitan yang duduk di dalam hidung kita sewaktu kita tidur di tengah malam. Ya. Dan apabila kita berwuduk, terungkailah, ya, ikatan yang pertama. Pertama, terungkainya dengan membaca doa bangun tidur, berzikir kepada Allah. Yang kedua, terungkai dengan kita berwuduk. Yang ketiga, akhirnya terungkai dengan kita mendirikan solat. Ya, Rasulullah mengatakan apabila terungkai ketiga-tiga, maka orang itu akan dalam keadaan nasyat, ya, aktif, ya, segar, cergas. Okay. Kalau tidak, dia akan layu aja. Bangun pagi layu, nak tidur layu, semuanya layu. Ya. Baik. Jadi ini di antara perkara yang menarik. Doa seperti ini sangat sesuai diucapkan bagi mereka yang mendapat kesihatan jasad. Setelah itu orang yang bersih masih disunnahkan lagi mendoa saudaranya yang telah mendoa untuknya dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki urusanmu. Ucapan seperti ini layak jawapan salam dari saudaranya sesama muslim. Jadi kita nampak ada orang Islam ni sentiasa doakan antara satu sama lain. Orang ni ucap alhamdulillah, dia kata yarhamkallah, ya Allah merahmati kamu. Lepas tu kita pun doakan dia balik. Jadi ucapan berbalas-balas ini di antara akhlak yang mulia yang mengisyaratkan saudara kita ini disunnahkan untuk kita sentiasa mendoa kebaikan untuk mereka. Dan amalan perbuatan ini adalah tauqifi yang mempunyai dalil yang tak boleh nak kita buat sesuka hati. Hacum, a'udzubillah, tak ada. Ya, tak ada. Hadis kata alhamdulillah, alhamdulillah. Apa salahnya ustaz? Jangan kata agama itu begitu caranya. Agama adalah ittiba, apa yang Rasulullah kata itulah dia. Ya. Kita boleh hacum, very nice, apa semua tu. Tak boleh, tak usah sebut-sebut yang begitu. Cukup alhamdulillah, orang jawab yarhamkallah, kita doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Pada kalimat alhamdulillah disunnahkan untuk mengangkat suara supaya orang lain mendengar dan mendoakan untuk kita. Lepas tu orang yang mendoakan tu pula yahdikumullah wa yuslih balakum, mengangkatkan sedikit suara supaya kita dengar dan kita yarhamkallah, ya, kita sebut hacum, angkat suara alhamdulillah. Orang yang menjawab yarhamkallah, ya, supaya didengar oleh kita dan kita mendoakan dia. Dan mendoakan itu tidak semestinya mengangkat suara madai jika kita menyebutkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi kalau angkat suara untuk mengisyaratkan kita pun mendoa sama, tak menjadi masalah. Baik. Jadi dan jawapan antara satu sama lain itu diperlukan didengari. Kalau tidak, kalau orang tu bersin dia tak mengatakan alhamdulillah, maka tidak perlu kita menjawabnya, mengatakan yarhamkallah. Ya, tak perlu. Ya. Baik, kecuali kalau mungkin kita nak ta'lim, mengajar dia, bila dia hacum dia tak baca alhamdulillah, kita pun baca yarhamkallah. Mungkin dia teringat, dia akan sebut alhamdulillah. Okey. Ketiga, dalam kitab adat syariah tercantum Ibnu Hubairah berkata, jika seorang yang masih bisa bersin, maka menunjukkan kalau badannya sihat, pencernaannya bagus dan kekuatannya prima, sehingga sudah selayaknya jika dia bersangkutan dengan bertahmid. Ya, orang yang bersin ini tandanya orang yang sihat.
Berarti kalau tak bersin, ada masalah. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tatha'ub." Sesungguhnya Allah Taala senang dengan bersin dan benci terhadap orang yang menguap. Bukan benci apa? Dia tidak suka menguap itu. Okey. Kerana itu menguap ada hukum hakamnya juga. Ya Allah, ya agama ni cukup indah. Ya, begitu dia ajarnya. Adab bersin, adab menguap. Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, ya, ajar anak cucu kita. Kalau kita dah bercucu, ajar. Semua kita boleh ajar dengan ucapan-ucapan yang jelas kepada mereka. Kita ajar akhlak. Ini termasuk dalam akhlak Islamiah yang perlu anak-anak kita, cucu-cucu kita belajar. Bila bersin, apa dia? Ucapkan Alhamdulillah. Kita praktikalkan. Ya, Alhamdulillah. Dan begitu juga dalam bab ini kita masuk satu bab lain, yakni berkaitan menguap. Okey, pertama, innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu tatha'ub. Sesungguhnya Allah suka dengan orang dengan bersin. Yakni orang yang bersin, Allah suka. Oleh kerana itu jangan tahan. Ya, jangan tahan. Bila kita mengucap alhamdulillah, itu pun dah mempunyai darjat yang tinggi. Ucapan kalimah alhamdulillah sahaja separuh mizan dah berat. Diikuti dengan mendoa, kita berdoa di waktu bersin. Ya, tanda kesihatan kita mengikut Rasulullah, pahala dah bertimbun-timbun. Jangan main. Ya, zikir yang kita nampak ringkas ini di sisi Ar-Rahman itu terlalu berat. Ya, dengan mengucap kalimah alhamdulillah yang disebutkan dalam hadis parmizan yang didapati di akhirat kelak. Ya, subhanallah. Siapa yang tak nak? Oleh kerana itu, apabila kita nak bersin, maka Allah suka kita mengucapkan alhamdulillah. Bersin itu adalah perkara yang baik. Allah suka. Maka kita bersinlah hacum. Tapi janganlah ada adab dia. Berarti bila hacum kita dah sihat dan Allah suka kepada kita, alhamdulillah. Masa kita sebut alhamdulillah. Tapi kalau kita duk tahan, sudahnya bila kita nak nyebut alhamdulillahnya? Ya. Maka kita keluarkan. Walaupun setiap cuma kita jaga kontrol suara, semburan mulut kita, ya, kita jaga itu semua, maka kita sebut alhamdulillah. Allah suka, diikuti dengan doa antara kita sama kita. Ya. Tetapi Allah tidak suka kepada menguap. Kerana apa? Menguap itu tanda malas. Kekurangan, betul, kekurangan oksigen yang sampai pada otak kita apa semua tu. Tetapi ia menunjukkan tanda lemah badan kita, tanda kekurangan kekuatan oksigen yang ada pada kita, dan ianya pun ada adab menguap. Oleh kerana perkara ini tidak ada menguap, ya, tidak disukai oleh Allah, ulama mengatakan Rasulullah tidak pernah menguap. Suatu benda yang Allah tidak suka, maka dia tidak akan bagi kepada seperti macam Rasulullah SAW. Ya. Baik, menguap walaupun dia adalah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita akan bicara, dah Allah tak suka, kenapa Allah jadikan? Allah jadikan, ingat, sesuatu perkara yang Allah tidak suka, Allah jadikan juga, ya, sebagai ujian kepada kita. Macamlah waktu peperiksaan anak-anak kita ataupun kita dulu. Soalan dibagi itu, ya, tes-tes yang mana selalunya salah. Kenapa dibagi? Ya, untuk menguji kemahiran kita, kekuatan hafalan ataupun pembelajaran kita. Walaupun kita tak suka, soalan keluar, kena jawab. Ya, bila kita jawab betul, maka darjat kita naik. Ya, bila kita menjawab dengan betul, maka kita akan mendapat markah yang tinggi. Begitu juga dengan ujian yang Allah kata Allah tak suka, seperti yang pernah kita terangkan dalam bab masuk ke pasar. Pasar adalah buq'ah, tempat yang Allah tak suka. Ahabbul buq'ah, satu tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah tidak suka adalah pasar. Kenapa? Riuh rendah, tipu-tipu dalam perniagaan, dia tempik-menempik, aurat tak terjaga, apa semua tak terjaga. Oleh kerana itu Allah tak suka. Tetapi walaupun tempat itu Allah tak suka, Allah telah memberikan satu peruntukan adab cara masuk pasar. Yang mana dengan adab itu, orang yang masuk pasar, satu tempat yang Allah tak suka, dia mendapat ganjaran yang besar. Beribu-ribu kebaikan, beribu-ribu kejahatan diampunkan atau kesalahan diampunkan.
dan Allah bina baginya satu mahligai di dalam syurga. Nampak tak? Satu benda tempat yang tidak disukai tetapi peruntukan bagi orang yang mengikut Allah, maka peruntukan itu besar. Begitu juga dalam bab tasawuf ataupun menguap ini, ya, satu benda Allah tak suka. Bila Allah tak suka, kita cuba mengikut adab-adabnya, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Ya, ganjaran pahala yang besar. Jadi di antara ada adab menguap, ya, ada adab menguap. Pertama, kalau boleh kita tahan, tahan. Waktu tengah sembahyang ke, waktu di luar ke, mungkin tengah sembahyang tu agak sukar, kadang-kadang kita menahan menguap. Ya, menguap, tahanlah kuat-kuat tu. Kalau tak boleh, maka disunahkan kita juga menutup mulut kita untuk menahan daripada menguap. Ya, penting tu. Ini di antara adab-adab, ya. Menahan daripada menguap, menahan dengan sekuat-kuat. Kalau tak boleh muka kita sampai dah macam tempe yik, muka kita nak tahan apa menguap tu, tutup dengan tangan. Ya, orang kata tangan kanan tutup dengan tangan kiri, begini tak kisahlah, yang penting tutup mulut tu dengan tangan. Ya, tutup mulut dengan tangan. Dan apabila kita menguap, kita cuba menahan menguap itu dan cuba menutup dengan mulut kita, ya. Itu di antara adab yang terbaik waktu kita menguap. Kerana kita bersifat manusia, maka kita tak boleh larilah daripada perkara begitu. Cuma janganlah kita menguap tu dia kita buka mak badak macam mulut badak. Tu dia depan orang pula tu macam nak telan orang tu. Ya. Itu di antara tidak berakhlak. Ya, menguap nganga kat muka orang tu, orang pun nak terkejut. Ya. Itu bukan cara dia. Jadi tutup mulut, tahan sekuat-kuatnya. Satu. Dan kedua, jangan sampai dia berbunyi. Kadang-kadang orang tu menguap macam bunyi orang mengilai. Ya. Apabila bunyi sahaja, di sana ada masalah. Ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, ya, bila seseorang itu menguap berbunyi, maka syaitan akan suka, gelak ketawa dia. Seolah-olah lawak pula. Ya. Lawak pula dah orang ni buat lawak. Syaitan jadi enjoy dengan lawak kita. Oleh kerana itu jauhkan. Perkara-perkara yang menyebabkan syaitan senang hati perlu ditinggalkan. Kita nak perkara-perkara yang Allah suka, kita buat. Perkara-perkara yang syaitan suka, kita tinggalkan. Okay? Jadi oleh kerana itu menguap sampai keluar bunyi, ya, maka adalah dilarang. Kerana itu adalah perbuatan yang syaitan suka. Jadi apa semua tu tak usahlah. Kita cuba elakkan menguap secara kuat-kuat yang begitu. Kerana ianya boleh menyebabkan perkara yang tak baik. Apatah lagi kalau macam anak-anak kita menguap dengan tak gosok giginya, habis semua bau keluar apa semua. Ya, itu lagilah benda yang tidak baik. Okey. Jadi kita dah tahu hukum hakam menguap sedikit sebanyak. Okey. Pertama, tahankan. Apa juga cara kita nak tahan, tangan mana itu terpulang. Ya, tak kira, tak perlu tangan kiri nak buat sini ke buat sini, berdua-dua buat sini pun tak apa. Satu. Dan kedua, pastikan jangan sampai berbunyi. Okey. Dan yang ketiga, tidak ada bacaan. Ya, tidak ada bacaan. Setengah orang lepas menguap, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan, tidak ada bacaan khusus. Ya, tidak ada bacaan khusus pada menguap. Jangan kita tambahkan. Kenapa? Begitu ada adab kita, disiplin kita dalam mengikut program Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak buat, itu lain cerita. Rasulullah tak buat, maka kita tak buat. Ya, elakkan kita buat perkara yang tak jelas. Pasal saya dulu kecil-kecil, mak saya kata lepas menguap tu pertama tangan tutup dengan macam ni. Lepas tu kalau kiri tutup macam ni. Tapi habis je menguap baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, ya, dengan izin Allah dah kita belajar, alhamdulillah, dengan mak ayah kita mendoakan kita dan memberi semangat, dan kita dapati pembelajaran itu bahawa tidak ada bacaan untuk menguap, tetapi bacaan untuk bersin ada, menguap tidak ada. Okey. Dan ajarkan anak-anak kita juga begitu, kalau menguap tutup mulut ya. Gitu. Alhamdulillah anak-anak ialah kita, ya, dan pelajar-pelajar kita pun kita arahkan. Kadang-kadang masya-Allah dia pun menguap dalam kelas, ialah mengaji Quran kan, hafazan Quran sampai mengantuk-ngantuk. Syaitan lagi suka, ya. Bila menguap tu, terbuka macam mak badak. Kan? Kita tegur macam mana tu menguap tu. Dah, kena jaga. Okey, baik.
Jadi itu dia. Kerana bersin itu adalah tanda-tanda sihat, sementara menguap merupakan tanda kelebihan zat-zat tertentu dalam badan dan malas beraktiviti. Dalam syarah Al-Adabul Mufrad dijelaskan sabda Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala senang dengan orang yang bersin dan benci terhadap orang yang menguap. Maksudnya senang dan benci Allah dalam perkara itu tertuju kepada penyebab dari keduanya. Timbulnya bersin kerana adanya reaksi badan yang sihat pada rongga-rongga terbuka di mana banyak kuman bersarang. Berbeza dengan menguap, ia timbul kerana kelebihan zat tertentu pada tubuh. Kesimpulannya, bersin dapat meningkatkan vitalitas ibadah seseorang, sementara menguap justru menyebabkan kemalasan dan rendah semangat dalam beribadah. Karenanya Islam menganjurkan kepada ummah saat mereka bersin hendaklah memuji Allah dan bertahmid sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Tuhan. Jadi dalam bab bersin dan menguap ini kita serahlah kepada pakar dia. Pertama kita beriman dengan hadis, lepas tu kita serahkan kepada pakar, para doktor, saintis untuk membahaskan selagi tidak bercanggah dengan wahyu Allah. Kenapa kita tahu bahawa yang mana saintis-saintis membahaskan ataupun para perubatan membahaskan perubatan-perubatan itu ataupun sakit-sakit itu mestilah berdasarkan, berlandaskan firman Allah supaya fakta-fakta dia tidak bercanggah. Kalau bercanggah kita beriman dengan Al-Quran, dengan Al-Quran dan hadis, kita takkan beriman pada pandangan doktor. Ya, ingat tu, penting. Saintis tidak boleh bercanggah dengan wahyu Allah. Okey? Saintis tidak boleh bercanggah dengan apa-apa juga hadis-hadis yang sahih dan wahyu-wahyu Allah. Ya. Kalau bercanggah, kita katakan Al-Quran dan hadis yang betul. Saintis belum jumpa fakta yang yang terakhirnya. Masih mereka kena buat research. Oleh kerana itu alhamdulillah kita menyaksikan perubatan-perubatan yang memang tidak dinafikan ada kaitan dengan Al-Quran dan kaitan dengan As-Sunnah, maka ianya akan bertepatan dengan syarak. Ucapan tahmid saat bersin sebagai ungkapan syukur terhadap kurniaan yang berunsur berupa kesihatan badan, ringan tubuh akibat terdorongnya penyakit, hilangnya rasa berat membebani otak dan keluar zat-zat merugikan dari dalam raga, semuanya yang disebut berurusan adalah kurniaan Allah. Jika demikian hanya maka sudah semestinya jika disunnahkan bertahmid, memang betullah bahawa secara eksplisit perintah dalam hadis itu di atas berarti wajib, tetapi kesimpulan seperti ini tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun ulama. Ya, kalau benda itu seharusnya ya ianya diarahkan kita bersyukur disebabkan nikmat-nikmat Allah sewaktu bersin itu penyakit keluar, ya, maka kita kena bersyukur dan bersyukur hukumnya wajib. Tetapi disebabkan ulama mengatakan tidak ada unsur wajib tetapi sebagai sunnah, maka kita mengikut kaul ini yang mengisyaratkan buatlah. Ya, sebaik-baiknya buat bila bersin, bagilah ucapan bertahmidlah kerana ittiba' sunnah itu dah menunjukkan kita mengagungkan sunnah, mengikut sunnah itu dah menunjukkan kita mengagungkan sunnah, meninggikan sunnah dan cuba mempraktikalkan seperti hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, dan saudara yang mendengar hendaklah mengucap untuk yang bersin yarhamkallah. Ibnu Qayyim menukilkan dari pendapat para ulama mazhab Hambali bahawa mendoakan orang yang bersin hukumnya fardu ain. Ya, jadi orang yang menyebut alhamdulillah itu adalah sunnah, tetapi menjawab orang bersin di kalangan ulama ada yang mengatakan fardu ain. Yakni bila kita sebut fardu ain wajib. Ya, ini pendapat, ya, pendapat. Sedangkan pembahasan masih ada lagi, ya, bagi kita jawablah. Ya, walaupun dia tidak wajib, sunat yang dituntut sangat-sangat kerana pahalanya besar, maka kita buatkanlah. Okey? Kerana redaksi hadis ini sangat jelas menunjukkan kewajipan, apalagi redaksi menggunakan kata fahakun yang artinya maka menjadi kewajipan, inilah kalimat yang tegas menunjukkan hukumnya wajib. Ya subhanallah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menakalkan daripada perkataan daripada kalangan mazhab Hambali yang menjawab bersin adalah wajib bagi mereka. Ya, kita menghormati pandangan ini kerana berdalilkan. Mereka apabila ulama ni dia membahaskan ada dalil, lepas tu dia kupaskan mengikut tata tertib, ada adab ataupun mengikut peraturan sebagai orang yang nak
mentafsirkan hadis ataupun Al-Quran. Oleh kerana itu kedudukan mereka, penafsiran mereka memang hebat. Sebahagian ulama ada yang mengatakan bahawa hukum fardu kifayah. Pendapat inilah yang dinilaikan rajih unggul oleh Ibn Rushdi, Ibn Al-Arabi, demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah yang jumhur ulama mazhab Hambali. Al-Hafiz Ibn Hajar menyimpulkan pendapat inilah yang kuat jika dilihatkan dari dalil-dalil yang ada. Okey, pendapat yang kedua, fardu kifayah. Bila fardu kifayah ini memadai jika seseorang siapa saja mendengar dia menjawabnya. Okey, dia tidak seperti fardu ain. Bila fardu ain semua peribadi kena menjawabnya. Okey, ini oleh kerana itu ini adalah pendapat dan pandangan yang berselisih, berselisih. Maka ya bagi kita sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang Muslim, ya kita buat ya, untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar ini. Keempat, dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi dengan sanadnya hasan disebutkan hadis berikut yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fami. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, baginda meletakkan tangan atau baju pada mulutnya. Jadi tangan ya, kalau bersin tangan atau baju ya ataupun kain pada mulutnya. Itu di antara adab. Ya, subhanallah, adab Nabi kita beradab. Okey. Jadi kita buatlah begitu. Ya, dan kontrol dalam jadi suara. Kelima, dalam adab syariah disebutkan menjawab tahmid adalah yang bersin hukumnya fardu kifayah. Pendapat inilah yang dominan dalam mazhab Imam Malik, pengikutnya ada juga yang mensunnahkannya. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya. Okey, pada mazhab Syafi'i dia adalah sunat ataupun disunnahkan. Dijawab itu adalah sunnah. Tidak kepada fardu ain dan tidak kepada fardu kifayah. Ala kulli hal, kita mengikut mana yang afdal, ya, kita buat, yang mana boleh kita buat. Okey, selagi tidak bercanggah dengan syarak dan jangan berselisih pandangan. Bab yang berikutnya, larangan minum sambil berdiri. Okey, ini di antara satu perkara yang agak menarik dalam hadis, ya, berkaitan larangan minum sambil berdiri kerana ia telah menjadi satu adat kepada masyarakat kita. Ya, maka ianya berpunca dari berbagai hadis yang menyebabkan berselisih pandangan. Ala kulli hal, adakah ianya satu kewajipan ataupun bagaimana? Pertama, kita ialah bagi saya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka bila diarahkan seolah-olah ianya perlu diikut. Okey. Tetapi jika ada sebab-sebab yang mana dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah ada minum berdiri, maka di sana ada kelonggaran yang dia akan menjadi satu perkara yang disebutkan sebagai afdaliyah, dan sebaik-baiknya begitu. Rasulullah buat, Rasulullah tak buat, tetapi Rasulullah ikrarkan. Ya, maka adalah ini kaedah-kaedah hadis yang perlu kita pelajari. Baik, di sini oleh kerana kita masuk dalam bab ini, larangan minum sambil berdiri, hadis yang ke-11. Kita mulakan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Janganlah sampai salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ya, ini di antara adab makan dan minum. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengenengahkan hadis yang pertama berkaitan dengan adab-adab minum. Ya, ada adab minum, yakni janganlah seseorang kamu minum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang kamu minum dalam keadaan berdiri. La yashrabanna. Ya, nun tu nun takkid tu yang memastikan tak usah minum berdiri. Kalau boleh duduk, duduklah. Ya. Kalau tak boleh duduk tu bertenggung atau cari tempat-tempat yang boleh kita duduk. Cuma bertahanlah sedikit supaya tidak berdiri. Okey, ini perbahasannya. Baik, kita tengok. Kandungan hadis. Okey, ini di antara adab-adab minum.
Ya, dia telah dikaitkan sambil berdiri. Kita kaitkan sedikit di antara adab minum. Pertama, kalau ikut hadis ni, adabnya kalau boleh jangan berdiri. Satu. Dan kedua, bila kita minum, pastikan, ya macam ni gelas kan, cawan ke apa ke, dia tidak ada apa sumbing kata orang. Ya, sumbing ya, pecah sikit di sini, ya, adalah dilarang untuk seorang itu minum. Kalau sumbing, ya, makan lain cerita, tapi minum. Terutamanya apatah lagi bila dia minum tempat yang sumbing. Ya, minum-minum tempat sumbing, tengok mulut dia dah sumbing. Ya, itu yang dilarang, takut luka dan takut, ya, apa ni, dia punya serbuk-serbuk tu ataupun dia punya serpihan kaca tu jatuh dalam tu, kita minum pula. Kan tu dilarang. Saya tengok waktu saya berkhidmat di Mekah ada 20 tahun yang lepas, ya, 20 tahun yang lepas, waktu di bawah apa ni, Haji Jallah, ya, saya sebelum makan dan minum tu, saya akan pergi ke tempat meja-meja tu, ya, saya akan cuba perhatikan, terutamanya gelas lah yang nak diservkan pada tetamu Allah ini, ya. Bila saya nampak kata, terus saya kata kita tak boleh guna ni, terserahkan. Dan kalau hatta sekarang pun, kalau saya nampak, saya akan ambil dan kita akan simpan ataupun buangkan terus. Kerana ianya berbahaya. Okay? Jadi itu di antara adab. Pertama, jangan minum berdiri. Kedua, pastikan cawan-cawan ni, ya, tidak pecah. Kecuali lah kalau plastik itu pun kita kata tak payahlah. Plastik pun kalau ada, buang lah. Apatah lagi plastik. Kedai RM2 pula tu. Lagi tak payah. Kita beli ganti lain. Okey. Kemudian yang ketiga, pastikan kita tidak minum dalam bekas cawan emas ataupun perak. Ya. Cawan emas ataupun perak. Dua cawan ini adalah dilarang sama sekali. Makan dan minum. Emas dan perak. Warna emas, warna perak itu tak apa. Jangan emas pure, perak pure. Mentang-mentang lah sekarang ni, misalnya di Kuala Lipis dah jumpa emas punya banyaknya, aku nak buat cawan lah, satu cawan emas, aku nak minum, dan tak boleh. Ya, adalah haram sama sekali. Lelaki dan perempuan. Pakaian, ya, lelaki tak boleh, perempuan boleh emas. Tetapi lelaki boleh perak, perempuan pun boleh perak. Namun dalam bab makan dan minum adalah diharamkan sama sekali lelaki dan perempuan. Ya, emas dan perak. Okey. Kemudian yang keempat adalah dilarang kita meminum dalam bekas yang besar. Ya, macam jak air tu. Ya, kau geram ambil jak, tak boleh. Okey, kita minum dalam keadaan tuangkan dalam cawan bekas yang sedikit, barulah kita minum. Itu di antara adab-adab. InsyaAllah doakan kalau dapat saya settlekan berkaitan dengan adab-adab ni. Ya. Dan di antaranya bila kita minum tu, ya, baca bismillah, ya, samillah, dengan nama Allah, ya, dan minum mengikut tegukan. Jangan minum guk habis. Ya, sekali harung kata orang habis satu cawan. Dua kali harung habis gelas-gelas pun diminum. Jangan begitu. Minum ikut teguk. Satu, dua, ya. Satu, dua, begitu. Beradab cara minum. Dan jangan bernafas dalam waktu kita minum. Kita minum tu dah bernafas dalam bekas ni. Habis keluar apa yang ada dalam hidung. Ya, tak boleh. Kenapa? Wallahu alam. Adakah mungkin disebabkan karbon dioksida yang keluar daripada hidung kita ini berfungsi mengganggu air H2O ini yang menyebabkan kesan efek pada air itu? Wallahu alam. Baik. Dan yang ketiga pula, dilarangkan kita minum dalam keadaan waktu panas kita tiup. Kita tiup. Pasal panas sangat ustaz. Oi, tuang dalam piring. Tak boleh. Larangan meniup dalam makanan dan minuman. Nak bagi sejuk, kipas. Ya, nak bagi sejuk, letak ais ataupun biarkan sebentar sebelum boleh kita minum secara tak panas sangat. Ya, ini di antara adab kita minum, okey, secara kasar. Mungkin ada yang terlepas pandang, ya. Dan minum tangan kanan lah. Itu dah sudah memang menjadi prinsip kita. Baik.
Pertama adalah hadis ini terdapat larangan minum sambil berdiri kerana pada prinsipnya asal dari larangan adalah pengharaman. Okey, kalimah kaedah ulama dahulu, ya, di antaranya kaedahnya bila Rasulullah larang maksudnya haram. Itu kaedahnya, ya. Tetapi adalah perkara-perkara yang menyebabkan bertolak ansur, yakni disebabkan ada dalil-dalil ataupun ada perbahasan ulama yang mengatakan bukan haram tapi makruh, ya, bukan haram tapi dia hampir kepada haram tapi belum lagi haram, makruh. Okay. Jadi istilah-istilah ini dalam usul fiqh yang kita pelajari untuk kita memahami supaya asalnya imam-imam dahulu terpaksa melakukan begitu kerana inilah kaedah dia. Apabila dah berselisih di kalangan kita, ya, ada yang kata wajib, ada yang kata tak, ada kata wajib, ada kata tak, akhirnya bergaduh. Misalnya solat tahiyatul masjid, ada yang kata wajib, ada yang kata tak, ada yang kata wajib, ada yang kata tak. Maka di situ ada perkara yang perlu kita perbahaskan dan kita raikan sesama kita. Baik. Kerana itulah para ulama yang mazhab Zahiri berpendapat haram, ya. Ulama Zahiri. Tuan-tuan dan puan kita kenal 4 mazhab ini, termasuk yang kelima Syiah. Yang keenam punya ada lagi mazhab Zahiri. Asalnya bertimbun mazhab, tapi yang popular pada kita 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali. Ya. Kemudian muncul satu mazhab yang dikatakan Zahiri. Zahiri mengambil zahir ayat Quran, zahir hadis. Ya. Dan mereka ini hampir-hampir hujah mereka semuanya hampir-hampir betul. Tetapi ya, dalam perbahasan ni kita lihat ketegasan mereka cukup cantik. Ya, oleh kerana itu kita kadang-kadang jangan terus menghukum perkara-perkara macam ni mereka tak. Kerana perbahasan-perbahasan mereka bagi adalah tegas. Okey. Kemudian kita lihat Zahiri yang disebutkan para ulama mazhab Zahiri berpendapat yang ambil zahir hadis haram. Ya, siapa yang minum berdiri. Keras. Namun kita hormati. Okey. Kedua, menurut jumhur ulama. Bila sebut jumhur ulama, ya, kebanyakan ulama. Okey. Pengertian larangan ini hanya sebatas larangan yang bersifat makruh, ya, atau khilaf aula. Ya, maksudnya sifat makruh, ya, yang kita dah bahaskan, makruh ini bukan haram tetapi perkara yang dibuat, itu dicela. Okey. Kerana menyelisih hadis yang lebih kuat. Okey. Dalilnya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Ini berpunca apa yang menyebabkan hadis ini menjadikan ianya bukan wajib disebabkan hadis yang lain menceritakan. Yang seperti awal tadi saya katakan, ada hadis yang menjadikan perkara itu asalnya wajib, lepas tu dia turun kepada sunat yang dituntut. Ataupun perkara itu haram, bila kita lihat larangan Rasulullah, tetapi larangan yang bukan haram tetapi jadi makruh. Begitu. Dia berperingkat-peringkat disebabkan ada perkara-perkara tertentu. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qaimun. Aku pernah memberi minum air zam-zam kepada Rasulullah, lalu baginda meminum sambil berdiri. Okay? Meminum sambil berdiri. Jadi dalam hadis ini ada perbahasan juga. Ya. Rasulullah ada perbahaskan juga. Tak apa. Nanti kita naikkan hadis yang berikut. Diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas dia berkata, anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'ima wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Bahawa Ali pernah minum sambil berdiri, kemudian berkata, aku pernah melihat Rasulullah melakukan seperti mana aku lakukan ini. Ya, subhanallah. Okey, sekarang kita jadikan perbahasan. Ya, perbahasan yang cukup cantik. Aduh. Sekejap nak minum dulu. Dalam hadis Ibnu Abbas, hadis yang pertama yang dikatakan oleh Ali, la yashribanna ahadun minkum qa'ima. Ali, riwayat Ali yang pertama ini mengatakan janganlah di antara kamu minum dalam keadaan berdiri. Ya, Rasulullah mengatakan jangan di antara kamu minum dalam keadaan berdiri.
Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menceritakan, ya, dia melihat Ali minum berdiri. Ya. Lepas tu Ali berkata, aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti mana aku lakukan ini. Okay. Berarti dia minum berdiri. Lepas tu dia kata, aku melihat Rasulullah SAW minum seperti mana aku minum. Yakni berdiri. Okey. Riwayat yang sama ini menunjukkan dari lelaki yang sama. Ali yang meriwayat. Dan kita dalam kaedah hadis ini, ya, kita lihat dari sudut nasikh, mansukh. Yakni hadis yang terbatal disebabkan muncul hadis yang lain, yang lebih kuat. Ataupun hadis yang mana dulu, yang mana kemudian. Semua diambil kira. Tetapi bila kita menyaksikan hadis ini, memang hadis yang pertama yang dikatakan dari Ibnu Abbas, aku menuang air Zam-Zam pada Rasulullah SAW, ini mengisyaratkan Rasulullah SAW waktu itu berkaitan di Mekah. Maksudnya di antara hadis yang berkaitan akhir kehidupan Rasulullah. Kita tahu asalnya di Madinah, di Mekah, berhijrah ke Madinah dan duduk di Madinah, ya, di Madinah, dan dia melakukan Fathul Mekah, melakukan haji, maka di situ menunjukkan hadis-hadis yang terakhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hadis yang pertama tadi la yashrabanna ahadum minkum qa'imah, ya, hadis umum yang kita tidak tahu bila hadis. Namun mengisyaratkan bila menjadikan perselisihan begini, maka digabungkan hadis ini. Okey, pertama Ibnu Abbas menceritakan dia memberikan Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, minum air Zam-Zam. Oleh kerana itu kadang-kadang kita melihat setengah orang dia minum air Zam-Zam, dia akan berdiri. Ya, disebabkan hadis ini. Disebabkan hadis. Dia ambil air Zam-Zam, dia ambil, dia berdiri, dia minum. Pasal apa kes hadis ni? Rasulullah minum Zam-Zam qa'iman. Kita tak ikat apa-apa. Okay. Lepas tu, dan Ali memberi contoh bahawa dia pun minum berdiri. Okay. Di sini kita bahaskan dan kita ambil beberapa bahagian yang perlu kita lihat secara teliti dan perbahasan ulama. Berkaitan dengan Ibnu Abbas punya hadis, ya, ulama membahaskan di antara perbahasan yang mereka mengatakan, kenapa Rasulullah minum berdiri? Okay. Kita biasa pergi Mekah, kita nampak tabung air tu kan. Kita tuang, kita pun minum kan. Ambil sikit, kalau buat umrah, buat lepas tawaf tu letak atas kepala sedikit apa semua. Okay. Kita berada di zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang lah. Kadang-kadang sampai macam apa kukur ataupun kowe kat rumah tu letak tu, setuju. Okey, habis dah. Tetapi orang zaman dahulu tidak begitu. Ya. Kat mana air Zam-Zam yang diletaknya? Dia tidak letak dalam tabung-tabung yang begitu. Di sini digalakkan kepada kita, ya, bila kita kadang-kadang membicarakan hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh kita tenggelamkan diri kita di alam zaman dahulu. Ya. Dan sambil itu kita cari maklumat-maklumat zaman dahulu. Ya, bagus dia tunjuk baju Rasulullah kan, pedang Rasulullah, tapi ada yang tipu tu kita tolaklah. Ya. Lepas tu ataupun zaman-zaman dahulu punya cara kan, macam kita pergi ke museum apa dia? Museum Kaabah, ya, kita lihat kan kayu-kayu, misalnya batang kayu yang daripada zaman Abdullah bin Zubair yang masih wujud, ya, batang kayu Kaabah tu ada. Okey. Di sana ada satu bekas yang mana saya bagi contoh, bekas minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuat daripada kulit kambing. Bekas minum Rasulullah, bekas minum orang pada zaman itu. Mereka kalau nak pergi berjalan, ya, itu pasal kambing zaman dahulu bukan lapah macam kita lapah. Ya, yang kita tengok setengah orang dia pam sampai kembung kambing tu kan. Ya, dia keluarkan macam buka baju daripada atas ke bawah. Ya, begitu. Dan saya dulu ada bekas tu, saya bawa balik daripada Pakistan, tapi ialah benda yang jarang diguna. Seharusnya saya jadikan dia sebagai satu kelas, kita tunjuk ini dia cara dia kan bagus kan. Nantilah ada rezeki saya minta sahabat-sahabat dari sana. Okey. Yang mana dia
dia ikat tangan kulit kambing tu kan, dia buka macam baju tu, ya, dia keluarkan daripada tengkuk tu, ya, zap. Okey. Bahagian punggung diikat, okey. Bahagian kaki diikat, 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 diikat. Okey, bahagian empat kaki tu diikat. Okey. Tapi ialah proses pembersihan tu dah berlaku. Cuma bila dah bersih, maka dia nak jadikan barak bekas itu sebagai macam kita kata apa ya, bekas air lah, bekas air. Okay. Jadi bila dah ikat, tinggal di bahagian kepala, maka dimasukkan air ke dalam tu. Ya, masuk air, bila dah habis air kepala pun ditutup. Okay. Bila nak minum, maka dia angkat macam tu. Itu kalau kita tengok cerita-cerita klasik tu, cerita Arab klasik ataupun cerita-cerita tu, dia akan menunjuk cara minum. Okay. Minum, lepas tu dah tutup. Dan waktu di Mekah pada ketika itu, air Zam-Zam diletakkan begitu. Ini di antara perbahasan ulama yang saya terangkan. Diletakkan dalam bekas tu dan disangkutkan, diikatkan dan disangkutkan pada tiang-tiang tu. Bila orang nak minum, ya, akan pergi ke tu dan dia buka dan terpaksa berdiri. Kerana dia sangkut tinggi, ya, siapa nak minum kena datang dan berdiri. Dia tak ada pula tali ke bawah je aku nak duduk minum, tak ada. Dan dia tidak sedia pula cawan, okey ni nak pakai cawan, nah, tuang dulu kan. Tuang dulu, lepas tu boleh minum. Tak. Jadi di situ ada perbahasan yang pertama yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW minum berdiri disebabkan bekas itu terikat berdiri. Maka Rasulullah pun minum berdiri. Ini di antara qaul yang pertama berkaitan. Okey. Jadi oleh kerana itu dalam perbahasan ini menjadi perbahasan yang cukup menarik lah bagi saya, biar bahas banyak-banyak. Wallahualam tuan-tuan dan puan-puan, saya penuntut ilmu, saya suka perbahasan yang banyak-banyak dan kita study yang mana akrab, yang paling rapat dengan kefahaman yang betul. Itu bagi saya punya cara. Ya, setengah orang kata Allah ni kata boleh, yang ni kata tak boleh, pening aku, bak Panadol yang boleh. Dia makan Panadol hilang pening. Ya, tak, bukan begitu. Bagi saya penuntut ilmu, saya suka perbahasan ulama ni kerana di sana ada ilmu yang tersembunyi, yakni ilmu yang kita dapat kemahiran ulama membahaskan dengan hujah-hujah masing-masing, dan saya akan ambil paling rapat dan paling saya selesa dengan fahaman yang hampir dengan fahaman yang yang dibawa mengikut fahaman 3 qurun yang terbaik, ya. Okey. Kemudian di sini kita lihat dalam ada Asy'ariyah tercantum mungkin saja Rasulullah minum sambil berdiri menjelaskan kebolehannya, dan hal ini tidak diharamkan melainkan hanya sebatas makruh, dan hadis Ali semata-mata untuk menunjukkan perbuatan yang menyelisihi sesuatu yang lebih afdal. Okey. Jadi berkaitan dengan minum berdiri ini menjadi perbahasan ulama disebabkan gabungan hadis ini mengatakan minum duduk lebih afdal berbandingkan minum berdiri. Dan Ali mempraktikalkan nak mengisyaratkan boleh minum berdiri, tetapi paling afdal duduk. Ya, itu di antara perbahasannya. Ya, perbahasan yang cukup cantik, yang mana bila ada kaedah ini maksudnya ada kelonggaran yang berlaku. Kadang-kadang kita sekarang ni berada di majlis perkahwinan, ya, perkahwinan ataupun majlis tertentu sekarang ni, perkahwinan insya-Allah adalah meja-meja tu dengan kerusi. Tetapi dalam program-program tertentu dia letak makanan, lepas tu pandai-pandai kamulah nak duduk kat mana. Ya. Di situlah ada kelonggaran, makan berdiri dan minum berdiri. Nanti kita akan bahaskan berkaitan dengan makan boleh ke berdiri. Ya. Minum dah nampak dah hadis ni, nampak macam ada kelonggaran. Makan pula macam mana? Ya, makan pula kena pula makan nasi kandar. Nasi kandar kepala ikan. Macam mana tu? Nak berdiri ke nak duduk? Nasi kat sini, kari kat sini. Macam mana nak berdiri? Kan okey. Di situ kita akan bahaskan. Kalau ada insya-Allah kita akan bahaskan adakah boleh kita makan berdiri ataupun bagaimana. Okey. Secara kasar kita dah nampak makan secara makan pula. Minum secara duduk itu adalah afdal. Minum secara duduk itu adalah dituntuti, diutamakan. Okay? Dan tidak meletakkan satu
kewajipan. Setengah ulama mengatakan tidak wajib. Atau ulama Zahiri kata wajib. Okay? Kita setengah dalam bab ini, ulama yang ni kata tak wajib. Okay, kita lihat lagi. As-Safarini dalam syarah Mahzumah Al-Adab menyatakan dalil-dalil yang menyangkut tentang boleh minum sambil berdiri berderajat sahih. Ya, dengan kata lain, hadis yang mengatakan minum berdiri ini darjat dia sahih. Subhanallah, sahih. Boleh beramal. Kena beramal. Wajib beramal. Sehingga pelarangan dalam masalah ini untuk menunjukkan bahawa minum sambil berdiri menyelisih yang lebih utama. Dalil yang menyebut bahawa Rasulullah pernah minum sambil berdiri hanya untuk menjelaskan bolehnya perbuatan tersebut. Dengan arti kata lain, As-Safiri ya menjelaskan dalam perbahasan hadis-hadis yang sahih ini ya menunjukkan kepada kita minum sambil duduk itulah paling afdal, paling utama. Okay? Dan tidaklah pula minum cara berdiri itu salah. Ya. Dan juga kita kena perhatikan bagi para ulama, para ustaz kena jaga beberapa perkara lah. Terutamanya pada masyarakat yang jahil. Kita berhadapan dan kita tak nafikan. Alhamdulillah orang sunnah. Ya. Orang sunnah boleh faham. Tetapi sekarang orang awam. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, orang awam ni lain kaedah. Ya. Hari ni saya tak pakai serban kan. Tahu tak? Saya kalau mengajar di kampung-kampung, terutamanya macam kampung saya, waktu saya nak mengajar tu, ialah ada ustaz yang datang, simple je, tak pakai apa semua, ya, tak lama lepas tu. Tapi kita dengan tujuan kita dakwah, ya, seorang tu datang, ustaz, kalau boleh, ustaz, ya, kalau mengajar, pakailah kopiah, kan? Saya kata, saya bukan pakai kopiah je, serban saya pakai, kan? Pasal dia sebutlah, kenapa? Ini di antara dakwah. Masyarakat kampung itulah kita melihat masyarakat kampung dia melihat pada dakwah seorang ustaz tu pada kopiah walaupun ustaz tu tak betul. Ya, dia tengok pada ustaz pakai jubah walaupun ustaz tu ya kaki kelentong. Dia tak fikir tu. Dia tengok pada bentuk peribadi. Ya, oleh kerana tu kadang-kadang benda-benda yang begini terpaksa kita menggunakan kaedah-kaedah dan saya nasihat pada para ustaz yang agak jarang pakai kopiah tu, tengok keadaan tempat yang kalau kita kena pakai kopiah, maka kita pakai. Ya, itu yang paling baik. Ya, kerana pernah saya belajar dengan guru saya kata dahulu, dia memberikan pandangan, sesungguhnya para ulama Islam ataupun golongan Islam dikenali pada peringkat awal dengan kopiah. Ya, bila seorang ulama tu dia lain dengan sifat-sifat dia, kopiah. Ya, serban ataupun jubah. Maka perlulah kita tunjukkan benda-benda itu sebagai membezakan sedikit di antara orang awam dengan orang yang ada kedudukan ilmu. Namun kita tak mengatakan apa-apa, ya, cara itu adalah buat pilihan masing-masing. Tapi bagi saya sebagai seorang pendakwah, saya amat utamakan memikirkan jangan disebabkan teknikal yang begini orang lari daripada kebenaran ataupun orang tak nak terima kebenaran. Baik. Kemudian dalam syair oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan, "Idza ruhta tashrabu faq'ud tafur li sunnati suffati ahli al-Hijaz wa qad sahhahu syurbata qa'iman walakinnahu li bayanil jawaz." Okey, ini di antara kaedah-kaedah syair yang diterangkan oleh Ibn Hajar yang mana kenapa kalau kita tengok balik di zaman dahulu, ya, mereka menghafalkan matan-matan ataupun bait-bait syair itu sebenarnya matan bagi ilmu. Kita akan jumpa matan jurmiyah atau matan alfiyah, matan apa lagi yang dihafalkan berbentuk macam kalau kita hafal macam itu je susah nak masuk. Bila kita menghafal macam itu je jarang nak masuk, tapi bila kita menghafal dengan cara melagu dia masuk. Pasal tuan-tuan dan perempuan kalau baca Quran tak melagu, ya susah nak menghafalnya.
Kalau kita menghafal dengan cara baca melagu, ingin minum, maka duduklah. Nescaya jika kamu ingin minum, maka minumlah duduk, kerana itu adalah perbuatan yang baik. Kerana ini adalah sunnah orang Hijaz yang paling suci, yakni perbuatan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling suci. Meskipun orang yang menyatakan benar beliau pernah minum sambil berdiri, tetapi itu hanya untuk menjelaskan kebolehannya, ya. Jadi disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan minum berdiri, tetapi itu hanya nak bagi tahu bahawa berdiri boleh minum, tetapi yang paling afdal duduk. Jadi dalam khulasah perkara ini kita menyaksikan bahawa dua hadis bertembung dan dua hadis ini dah dihuraikan oleh para ulama. Kita lihat Ibn Qayyim Al-Hadyu dalam Hadyu berkata di antara penunjuk Nabi SAW lebih sering beliau lakukan iaitu minum sambil duduk. Meski begitu ada juga riwayat sahih yang mengatakan beliau pernah minum sambil berdiri. Kerana itulah sekelompok ulama berpendapat tidak ada pertentangan di antara kedua dalil dalam masalah ini, kerana minumnya beliau sambil berdiri hanya dilakukan kerana ada alasan-alasan tertentu. Metod kompromi atau gabungan atas dalil yang nampaknya bertentangan yang dikatakan itu oleh Ibn Qayyim itu lebih bisa diterima untuk dijadikan acuan. Itulah sebab larangan minum sambil berdiri hanya bersifat makruh. Kerana perkara yang makruh baru boleh dilakukan ketika ada satu keperluan, apalagi lokasi di mana Rasulullah minum air zam-zam sambil berdiri sangat tidak mungkin untuk duduk. Wallahu a'lam. Okey. Jadi dalam bab ini Ibn Qayyim menjelaskan lagi, ya, perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW itu sebagai acuan yang mana kita secara kasar clear dah, ya, secara kasar clear dah dalam bab ini. Berarti kita ada pilihan, namun pilihan utama duduk. Pilihan utama minum itu duduk. Ajar anak-anak itu duduk. Kalau boleh duduk. Kalau tak boleh, maka di sana menjadi kelonggaran. Hatta suatu benda yang haram pun bila dia tidak boleh, bila sesuatu yang terpaksa, maka dia menjadi harus. Seperti, ya, nak makan babi itu haram. Tetapi bila sampai darurat dah tak ada makan, maka diharuskan. Begitu kaedahnya. Dalam bab ini, apatah lagi dalam bab ini merupakan perbuatan Rasulullah itu ada. Cuma galakkan minum sambil duduk berbandingkan sambil berdiri. Tetapi bila tidak ada jalan lagi untuk kita duduk, maka berdiri tidak menjadi masalah. Okay? Ini orang kampung ni, oi, ustaz minum diri ni ada. Ya, kita sabar dalam menghadapi dalam siri dakwah. Dan lafaz yang terakhir dikatakan, apalagi lokasi di mana Rasulullah minum air zam-zam. Yang saya ceritakan bagaimana orang dulu air zam-zam diletak diikatkan ke atas, maka minum air zam-zam sambil berdiri sangat tidak mungkin untuk duduk. Mustahil benda yang terikat di atas tu, ya, kalau talinya panjang, biasanya dia tak akan talinya panjang. Kenapa? Memang disediakan untuk ditongging macam tu. Tongging macam tu. Tongging macam tu. Ya. Jadi dia kedudukannya tinggi. Maka adalah Rasulullah tidak. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita dah dapat satu ilmu yang penting dalam bab ni. Pertama, ya, ada adab minum, dah kita terangkan tadi. Yang kedua, boleh diutamakan minum sambil duduk. Tetapi kalau tidak ada ruang untuk duduk ataupun mungkin dalam keadaan dia membuat pilihan untuk berdiri, ya, maka tidak menjadi masalah. Ya, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Kena minum. Tambah tenaga. Baik, bab yang berikutnya. Etika memakai kasut. Makai kasut pada tuan-tuan dan puan, ini kerja harian kita ni. Makan, minum, bersin, nguap, apa lagi. Pakai kasut. Maka rupanya kasut dalam Al-Quran, dalam Islam pun ada adab-adabnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Tuan-tuan dan puan, kita beramal dengan perbuatan Rasulullah dengan ilmu sekarang ni tadi, cara adab minum tu
dah confirm kita dapat pahala. Pasal apa? Aku buat mengikut cara Rasulullah. Ya, dah confirm dapat pahala. Sekarang nak pakai kasut, bila lintas je kita nak pakai kasut tu, kita teringat cara Rasulullah pakai kasut, ya, berarti kita nak buat, maka itu pun dah dapat pahala. Bukan sikit-sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa mentaati aku, dia akan masuk syurga. Ya. Masya-Allah, kita Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sekecil-kecil yang kita lakukan. Benda-benda ni kecil, tetapi di sisi mana saya nak terangkan, tapi bila kita baca di kalangan manusia masuk syurga dalam bentuk yang simple saja. Ya, beratnya timbangan dalam perkataan yang simple saja. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, terus berat timbangan. Alhamdulillah separuh timbangan mizan diberatkan. Uish. Bayangkan kita mengikut Rasulullah, confirm tuan-tuan. Allah akan. Baik, sekarang kita masuk etika memakai sandal. Cara kita nak pakai kasut ada juga caranya. Okey. Pertama, hadis yang ke-12 dari Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza inta'ala ahadukum falyabda' bil yamini wa idza naza'a falyabda' bishimali wal taqul yumna awwalahuma wa tun'alu wa akhiruma tunza'u." Apabila salah seorang di antara kalian memakai kasut, hendaklah dia mendahului kaki kanan, dan jika melepaskannya, hendaklah dia mendahulukan kaki kiri. Jadi kalau kaki kanan yang lebih dahulu memakainya, dan yang belakangnya, yakni yang kaki kiri melepaskan. Yang di akhirnya, waktu menanggal, ya, kaki kanan yang terakhir. Baik. Di dalam hadis ini mengisyaratkan ada adab memakai kasut. Ni dia, kita pula bicara bab kasut. Kasut ada beberapa kategori, selipar kasut Jepun terompah, kasut boot, kasut yang dipakai oleh orang kita ni, ya, kasut tumit tinggi, kasut tumit rendah, kasut tak bertumit, ada ke kasut tak bertumit. Ya, okey. Jadi kita akan bahaskan sedikit sebanyak, berkaitan dengan kasut. Pertama, kasut yang Rasulullah zaman itu, kenapa? Kasut itu dipakai mengikut adat masyarakat pada ketika itu. Ya, oleh kerana itu perbahasan bila disebutkan kasut Rasulullah capal yang diletak logo kat sini, lego kat sini. Ya, Abu Jahal pun pakai capal yang begitu. Abu Lahab pun pakai. Ya, kita kena faham itu uruf zaman pada ketika itu pakai dalam bentuk kasut yang begitu. Okay. Kerana itu perbahasan itu perlu kita suatu perkara yang biasa dipakai, dia menjadikan satu perkara yang uruf pada zaman itu memakainya kita ini. Okay. Bukanlah sampai kita memuja letakkan kepada kepala ini berbagai-bagai. Melainkan ada dalil mengkhususkan keistimewaan. Kedua, pakaian kasut itu ataupun slipper itu adalah untuk melindungkan kaki kita. Itu memang dituntut untuk menjaga kesihatan pada tubuh badan kita. Ya. Dan pastikan slipper, kasut-kasut itu tidak mencanggahi adat-adat ataupun adat-adat sebagai seorang Muslim. Kenapa kita bicara begitu? Kerana ada perkara-perkara yang berkaitan dengan slipper ataupun kasut. Ya, kita tengok sekarang ni banyak slipper kasut, alhamdulillah ada slipper Jepun, walaupun nama slipper Jepun, nama je slipper Jepun, contoh orang Jepun pun tak pakai begitu. Ya. Okey. Kita ada kasut berbagai bentuk dan kita ada slipper berbagai jenis, dan kita ada kasut yang berkulit dan ada kasut yang kulit dan berbagai-bagai isu termasuk kulit haiwan yang boleh
haiwan yang boleh dimakan, haiwan yang tak boleh dimakan, haiwan yang haram diharamkan terus dengan dikaitkan dengan berbagai-bagai seperti najis mukhalazah. Okey, itu satu bab. Dan kedua, kasut yang tasyabbuh bi kufar. Ada juga kasut yang menyerupai orang kafir. Ya, itu tiga. Ataupun kasut berbentuk syuhrah. Kasut syuhrah, kasut yang dia seorang je pakai, orang lain tak pakai. Ya, macam mana jenis kasutnya wallahu alam, itu mungkinlah. Tengok masyarakat orang kampung pakai kasut biasa, tiba-tiba dia pakai kasut, ya, orang tumit tinggi ke belakang, dia bahagian depan pula tinggi. Alhamdulillah. Okay. Baik, dalam perbahasan ini kasut-kasut ya rasanya tak banyak untuk diperbahaskan kerana ianya hampir semuanya memakai dalam bentuk yang sama, kecuali kita nasihatkan kasut bagi golongan perempuan, kasut tumit tinggi. Ya, kerana kasut tumit tinggi dia atas dasar apa dia pakai. Ya, kerana kasut tumit tinggi ada perbahasannya sedikit. Asal kasut rata bawah tu, mungkinlah tinggi sikit tu disebabkan untuk bergerak senang. Okay. Mungkin. Dan asal kasut untuk keselesaan. Kita berjalan, ya, untuk selesa sampai kat lubang, tak jadi masalah. Ini kalau kita pakai kasut tu masuk lubang, ya, pasal dia tumit tinggi tu kecil tu, masuk-masuk alamak tak boleh tercabut. Itu masalah. Ya. Ataupun kasut tumit tinggi itu yang menjadi isu sekarang bagi saya, kasut tumit tinggi. Ya, kerana apa? Kasut tumit tinggi ni ada unsur yang tak kena. Kenapa mereka pakai kasut tumit tinggi? Saya pun tak tahu nak jawab sebab saya orang lelaki. Ada garu kepala dah. Ya. Saya orang lelaki, tapi orang perempuan boleh bagi pandangan dah. Kenapa suka pakai kasut tumit tinggi? Cuma apa yang pernah saya tanya, ya, ada pula jujur juga perempuan tu bercakap, ya. Bila seorang perempuan itu memakai kasut tumit tinggi, dia nampak tinggi sikit. Ya, dia nampak tinggi sikit. Walaupun dia kemetot pendek kan, dia nampak tinggi sikit. Itu dah kira ada tipu sikit. Tak apa. Tetapi bila seorang perempuan memakai kasut tumit tinggi, dia tumit je tinggi, ya. Dada dia ke depan. Maaf ya. Bila dada ke depan, seolah-olah menunjukkan, maaf kata, buah dada tu ke depan. Dan punggung dia jadi tonggih, kan. Itu yang dikatakanlah. Wallahu a'lam. Jadi kalau itulah sebab mereka memakai kasut tumit tinggi, maka hukumnya tak kena. Ada masalah sedikit. Ya, kerana menzahirkan seharusnya perkara yang ada pada wanita itu ditutup, bukan untuk dizahirkan. Ya. Seperti mana perempuan yang memakai tudung, tiba-tiba dia punya apa sanggul tu dia mak badak pula, mak zirafah panjang, ya, di belakang. Tak boleh. Ya. Kerana ada larangan meninggikan sanggul dia. Okay. Okay. Baik, maaf ya ibu-ibu, saya terpaksa berbicara dalam bab-bab yang begini. Ada saya menulis buku yang dalam karangan saya tajuk make up ataupun apa ialah make up atau siri kecantikan yang dimurkai oleh Allah. Okey. Start daripada hujung rambut bagi mereka yang ada rambut sampai ke hujung kaki atau hujung kuku. Saya kupaskan di antara perbahasan saya berkaitan kasut tumit tinggi. Ya. Kalau itulah tujuan dia untuk mengangkat dada dan menonggekkan punggung, maka tidak dibenarkan untuk kita memakai. Buang. Pakai kasut biasa. Kecuali kalau dia cacat memang dia tak boleh jalan melainkan jengket macam tu. Ya, dia kena kasut tumit tinggi, dia selesa, itu lain. Ya, itu pun bahagian belakang tu janganlah tajam. Buatlah biasa punya. Dan adakah kasut yang begini dikatakan boleh membunyikan seperti mana zina pakaian wanita-wanita yang seperti gelang macam cerita Hindustan itulah, gelang dia berbunyi ketung. Dia tak ada dah gelang, dia pakai kasut bunyi ketung. Orang nak tidur pun tak boleh, ya. Adakah tujuan untuk mengambil perhatian pun kena ambil kira. Okay, jadi kalaulah memakai kasut untuk tujuan itu maka tidak dibenarkan. Tujuan memakai kasut adalah untuk menutupkan kaki dari terkena benda-benda yang berbahaya. Okey, itu tak apa, dia benar. Baik.
Maka ada adatnya kita mulakan apa jenis kasut pun, tapi itulah bersesuaian pada tempat, ya, kita kena tengok. Saya pernah tengok satu klip video, ya, di Allah alam di China atau di mana, orang menanam pokok, menanam biji benih, kita tanam jagung kan, dia pakai kasut tumit tinggi itulah. Dia kijak, belakang letak, tutup, letak, tutup, letak. Ya. Itu okey. Kalau itu tujuan, okey, saya terima. Ya, dia pakai kasut tumit tinggi itu yang tajam tu, bila jalan dekat tanah tu tenggelam, ya, maksudnya kalau siapa pernah tanam jagung, biji jagung tu masuk dalam tu, tutup, masuk, tutup. Okey, yang tu saya kata dibenar. Tapi kalau nak jalan sampai macam orang tengok terlengguk-lengguk macam itik balik petang tu, ya, itu tak boleh. Ya, naudzubillah. Okay. Betul Ustaz ni. Jadi lelaki saya tak nampak lah apa masalah kasut dia, cuma pada banyak bersyuhrah lah. Saya tengok zaman-zaman dahulu lelaki dia saja pakai kasut sebelah lain untuk mengambil perhatian orang. Itu naudzubillah, perbuatan yang tak sihat lah, mental tak sihat. Okey. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idzan in ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bishimali. Wal takun al-yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruma tunza'u." Apabila salah seorang di antara kalian memakai kasut, hendaklah dia mendahulukan kaki kanan, dan jika melepaskannya hendaklah dia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang lebih dahulu memakai dan melepasinya yang terakhir sekali. Kandungan hadis pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Al-Bukhari dan Muslim, dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'ni kulli. Bahwasanya Nabi suka memulai dari yang kanan, iaitu saat memakai kasut, menyisir, bersuci dan dalam semua urusan. Ini di antara kaedah yang umum yang Aisyah sebutkan, bahawa Rasulullah suka kepada kanan. Dalam bentuk kebersihan, dalam bentuk perjalanan, apa juga kerja-kerja, Rasulullah suka kepada kanan. Dalam bentuk kebersihan, seperti macam buang hajat, basuh benda-benda kotor, Rasulullah suka akan menggunakan bahagian kiri. Okay. Maka di situ ada perbahasannya. Kita akan bahaskan satu persatu. Cuma nak menceritakan yang bahagian kanan ini, Rasulullah suka, ya, seperti memakai kasut. Dia terus terang dalam hadis ini, tana'ulihi. Ya, Rasulullah pakai kasut, dia akan mulakan kaki kanan. Maka di sini ada perbahasan bagaimana keluar rumah. Kalau benda tu baik, pakai kaki kanan tak menjadi masalah. Walaupun tidak ada hadis secara khusus yang macam masuk masjid, pakai kaki kanan. Cuma asar yang dibuat oleh Ibnu Umar, dia masuk masjid melangkah dengan kaki kanan. Bila keluar masjid, setengah orang kata melangkah kaki kiri. Kalau nak rujuk pada hadis yang khusus tidak ada, tapi perbuatan yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Ya, begitu juga yang menjadikan ulama memberi pandangan, kalau masuk tandas diutamakan kaki kiri. Ya, kerana tempat itu tempat yang dikategorikan tempat najis, tempat yang ialah tempat untuk kita membuang hajat, maka diutamakan kaki kiri. Okey. Baik. Jadi Rasulullah SAW memakai kasut dengan kaki kanan, menyikat dengan bahagian kanan dahulu. Okey, ini di antara perbahasan sedikit Rasulullah. Ya, memang Rasulullah SAW tidak pernah botak melainkan di waktu haji, ataupun maksudnya dalam program haji dan umrah. Rasulullah kebiasaannya ada rambut. Tetapi kita kena faham bahawa Rasulullah bukan sentiasa bersikat macam anak-anak muda kita ni. Sikit-sikit sikat, kena angin sepoi sikit sikat. Itu sifat perempuan. Ulama mengatakan yang suka bersikat, ya, macam orang perempuan, itu sifat perempuan. Orang lelaki gentleman, ya, kadang-kadang okey dia akan bersikat. Mungkin permulaan tu bersikat, lepas tu dia dah tak kisah dah. Ya, kalau agak-agak baru dia bersikat, tetapi kalau sentiasa sikit-sikit sikat, sikit-sikit sikat, sikit-sikit sikat, maka itu adalah sifat tasyabbuh macam perempuan. Yang perempuan dia suka bersikat. Okey. Saya dah tak boleh bersikat dah. Botak, pendek pula tu, mana nak bersikat. Okey, jangan. Baik.
Kemudian memakai sandal, menyisir dan bersuci dalam semua urusan. Jadi bersuci maksudnya misalnya mengambil wuduk, Rasulullah akan mulakan dengan kanan. Ya, mula basuh tangan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Begitu juga dalam bentuk mandi wajib, Rasulullah mengutamakan sebelah kanan, lepas tu baru sebelah kiri. Okay? Jadi, dan di dalam semua urusan. Maksudnya kalau menyerah sebelah kanan, apa juga dalam urusan yang mana ianya satu perkara yang perlu diajar kepada anak-anak kita. Ya, supaya mengutamakan sebelah kanan, apatah lagi terutamanya makan dan minum. Diutamakan sebelah kanan. Nabi memulakan bahagian tubuh yang kanan dan mendahulukannya atas yang kiri untuk semua aktiviti, baik sementara untuk selainnya baginda mengakhirkannya. Tak kala memakai kasut, beliau mendahulukan kaki kanan. Saat memakai baju, mulai tangan kanan. Ketika masuk masjid, mulai dengan kaki kanan. Namun saat masuk kamar mandi, keluar dari masjid dan melepaskan sandal, beliau mendahulukan kaki kiri. Saat melepas baju atau lainnya, beliau mendahulukan tangan kiri. Ini di antara yang dikatakan bahawa keutamaan keutamaan bahagian kanan. Ya, ashabul yamin. Ya, kenapa penting? Tuan-tuan dan puan penting sangat-sangat kerana apatah lagi kalau kita mengikut Rasulullah SAW ni, peluang kita untuk mendapatkan kitab di bahagian tangan kanan adalah cerah. Ini syarat akidah kita penting. Kedua, Nabi sangat mengkhusus hanya menggunakan tangan kanan ketika makan, minum, berjabat tangan dengan memegang barang-barang yang baik. Beliau juga mengkhususkan hanya menggunakan kaki kiri saat melakukan hal-hal yang kotor dan tidak disukai. Inilah sunnah yang beliau senangi. Maksudnya perkara yang baik semua Rasulullah utamakan bahagian kanan. Bahagian kiri perkara-perkara bukan yang tak baik, tapi perkara-perkara yang dia nampak benda yang itu agak tidak sesuai untuk digunakan tangan kanan. Basuh najis takkan nak guna dengan tangan kanan, dia tangan kiri. Okey, itulah dimisalkan pada yang lain. Dalam bab makan minum, confirm tangan kanan. Kita takkan jumpa Rasulullah makan tangan kiri. Ingat, ya, saya tidak tertarik dengan seorang ustaz tu, dia camah apa salahnya kalau tangan kiri bersih. Ya, itu nak menceritakan kelebihan tangan kanan, dan kalau tangan kiri bersih boleh makan. Jangan kita mendahulukan tangan kiri dan dari hadis Rasulullah. Rasulullah kata la taqulu bishimal wala tashrabu bishimal. Jangan makan, jangan minum tangan kiri. Ya, rasanya kita dah sampai ke bab tu. Belum. Ya, Rasulullah tegur seorang lelaki makan tangan kanan. Tak, dia kata aku tak mampu nak makan tangan kanan. Aku boleh makan tangan kiri. Dia makan tangan kanan. Dalam riwayat rasanya 3 kali Rasulullah kata, dia kata aku tak mampu. Kalau kamu tak mampu, Allah tak mampu. Lepas tu tak boleh dah makan tangan kanan. Ya, disebabkan dia ingkar Rasulullah, ego dia. Ini mengisyaratkan janganlah kita mentakwil, ya, mentakwilkan hadis yang jelas mengarahkan kita makan tangan kanan, kita kata apa salah makan tangan kiri. Na'udzubillah. Ya, salah. Kaedah ini adalah kaedah fahaman mentakwil benda yang dah jelas dan ulama dah sepakat dengan tangan kanan kedudukannya tinggi ini, kita boleh pusing. Na'udzubillah. Ketiga, Nabi mencuci tangan kanannya terlebih dahulu saat bersuci, demikian pula terhadap kaki kanan. Begitu pula saat beliau mencukur rambutnya kala ibadah haji. Beliau mendahulukan kepala bahagian kanan, kemudian bahagian kiri. Demikian sunnah pada beliau pada setiap perkara. Keempat, mendahului dan mengkhususkan anggota tubuh bahagian kanan pada hal yang baik dan mengkhususkan bahagian tubuh sebelah kiri pada hal-hal yang menjijikkan. Merupakan kebiasaan yang utama tinjau dari aspek syariat, risio apalagi kedokteran. Untuk itu, maka para ulama telah menetapkan sebuah kaedah yang dipetik dari sunnah yang agung, iaitu mendahulukan sebelah kanan pada setiap kerjaan yang bernilai mulia. Sedangkan untuk sebaliknya, maka dianjur mendahulukan bahagian kiri. Kelima, kita habiskan. Ibnu Arabi menyatakan memulai dengan anggota tubuh bahagian kanan termasuk perkara disyariatkan untuk setiap amal soleh. Kerana bahagian kanan tubuh secara alami maupun syariat memang memiliki keutamaan. Tubuh bahagian kanan terbukti memang lebih kuat daripada bahagian kiri, apalagi secara syariat oleh dalil-dalil agama dianjurkan untuk mendahului bahagian kanan daripada bahagian kiri saat melakukan perkara-perkara yang baik. Okay, ini di antara qaul Ibnu Arabi bahawa kanan terkenal perkara-perkara yang baik. Dan sehingga penyerahan kitab bahagian tangan kanan dan keluar cahaya di akhirat kelak nanti di bahagian depan dan di bahagian kanan.
Al-Hulaimi menyatakan memulai dari bahagian kiri saat menanggalkan pakaian kerana pakaian itu bahagian dari kemuliaan. Di samping fungsi asalnya sebagai pelindung. Sehingga dalam hal ini bahagian kanan itu tentu lebih mulia daripada bahagian kiri, maka dimulai dengan bahagian tersebut ketika mengenai pakaian. Sebab di akhirnya bahagian kanan dikala menanggalkan pakaian agar kemuliaan yang berada pada tubuh bahagian kanan lebih lama melekat. Okey, ini di antara pandangan ulama supaya kenapa kita kena lewatkan bahagian kanan itu dalam siri pembukaan seperti buka kasut apa semua disebabkan kita nak yang kanan tu maintain dalam keadaan dia dihormati. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita dah belajar beberapa perkara adab-adab Rasulullah SAW supaya bukan sekadar kita dengar tetapi kita nak beramal. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita beramal dan terus menjadikan amalan kehidupan kita yang mendapat kita tempat di sisi Rasulullah SAW di akhirat kelak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikutlah Rasulullah